Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada pagi ini. Saya pun dah lama tak bagi tazkirah kuliah dekat masjid ni, dah lama tapi di surau lain semalam dekat surau Uzma Alhamdulillah kita bertemu balik pada pagi ini dengan pihak masjid. Haji Hambali minta saya bincangkan tentang husnul khatimah, iaitu akhir dengan baik, kehidupan yang berakhir dengan apa? Dengan baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Itu yang kita selalu doa. Wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Baik, saya berdasarkan kepada kitab Tanbihul Ghafilin dalam bab yang ketiga, iaitu tajuknya berkisar di sekitar, dia kata, seksa kubur dan dahsyatnya. Tapi bukanlah kita nak cerita tentang seksa kubur ini, tapi kita nak cerita tentang husnul khatimah, bagaimana yang dikatakan husnul khatimah itu, berakhir dengan kebaikan itu, dengan berakhir dengan cantik, dengan indah, ataupun istilahnya happy ending, happy ending. Kita nak happy ending. Macam baru-baru ni kita dengar keputusan result sekolah, keputusan sekolah anak-anak kita kan, keputusan yang baik, kita katakan dapat banyak A, kita kan, itu mana kata keseronokan lah, happy ending lah. Selepas dia berusaha dan sebagainya dengan doa-doa daripada semua pihak, mungkin daripada ibu bapa dan sebagainya, maka keluar result, dan result itu seronok, menyeronokkan dia, ataupun dia katakan happy ending yang diharap-harapkan begitu. Begitu jugalah dengan kehidupan kita ini kan. Kita mengisi kehidupan kita ini dan kita sentiasa mengharapkan kepada happy ending ataupun husnul khatimah, Tapi hadis pada malam ini saya nak baca berkaitan dengan pagi ini, berkaitan dengan tajuk di sini maksudnya seksa kubur dan dahsyatnya. Tapi kita tak menceritakan hal ini sebab hadis ini ada panjang, dia cuma sebahagian, kita ambil sebahagian daripadanya saja yang kita nampak ke arah untuk supaya bagaimana yang dikatakan husnul khatimah itu, kan. Baik, hadis ini Abu Al-Lais, saya baca, Abu Al-Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Nabi SAW keluar menghantar jenazah seorang sahabat Ansar, seorang sahabat daripada kumpulan Ansar, Ansar ni orang Madinah lah, Maka ketika sampai di kubur dan belum dimasukkan dalam lahat, Nabi SAW duduk dan kami duduk di sekitarnya, diam, menundukkan kepala. Jadi semua, bila Nabi duduk, mereka pun duduk, tundukkan kepala, bagaikan ada burung di atas kepala kami. Jadi tak bergerak-gerak lah. Sedangkan Nabi SAW mengorek-ngorek dengan dahan yang di tangannya, dengan satu dahan kayu yang kering di tangannya, mengorek-ngorek tanah, kan. Kemudian ia mengangkat kepala sambil bersabda, dan Nabi angkat kepala, kemudian dia bersabda, berlindunglah kamu kepada Allah dan seksa kubur. 2 atau 3 kali diulang-ulangnya. Dia kata berlindunglah daripada seksa kubur. Dalam bahasa Arabnya, hadisnya disebut ista'iz billah min azabil kubur. Ista'iz billah min azabil kubur. 2 kali, marratain, ataupun 3 kali. Ista'iz billah min azabil kubur, yang bermaksud berlindunglah kamu daripada azab kubur. Summa qala, kemudian Nabi kata,
innal abdal mu'minin idza kana fi iqbalin min akhiri wa intita'i min ad-dunya nazalat ilaihi malaikatun baydun wujuhuhum kasyams wa ma'ahum kafanun min al-jannah wa khunutun min khunutil jannah fayajlisuna maddal basari summa yaji'u malikal maut hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul ya ayyuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila ma'firatillah wa ridwanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatasilu wa takhruju kama tasilul qutratu minas syaqqai fayakhuzunaha fala yad'unaha fi kafatin tarfata ain hatta yakhuzuha fi dhalikal kafan wa khunuti fayukhriju minha katayyibi nafhatin minki wujidat ala wujidil ardi fayas'aduna biha fala tamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadhihi ar-ruh at-tayyibah fayaqul ar-ruhu fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi summa yantahuna biha ila sama'i dunya fayastaftihunaha fayantahu anhum fayastaqbiluha wa yushayha fi kulli sama'in muqarrabuha ilal sama'i lati taliha hatta yantahu biha ila sama'i sabi'ah fayaqul Allah ta'ala uktubu kitabahu fi alliyina wa aizhu fil ilal ardi. Kita ambil setakat itu. Hadis ni panjang dekat satu muka surat, dua muka surat. Baik, maksud hadis ini ya, sesungguhnya dia kata seorang mukmin, innal mu'minin, sesungguhnya orang mukmin jika akan meninggalkan dunia menghadapi akhirat iaitu mati, turun padanya malaikat yang putih-putih wajahnya bagaikan matahari membawa kafan dari syurga, maka duduk di depannya sejauh pandangan mata mengelilinginya. Kemudian datang malaikat maut dan duduk di dekat kepalanya dan memanggil, wahai ruh yang tenang baik, keluarlah menuju pengampunan Allah dan redha-Nya. Nabi SAW bersabda, maka keluar ruhnya mengalir bagaikan titisan dan dari mulut kendi tempat air, maka langsung diterima dan langsung dimasukkan ke dalam kafan dan dibawa keluar semerbak harum bagaikan kasturi yang terharum di atas bumi, lalu dibawa naik. Maka tidak melalui sekumpulan malaikat melainkan ditanya, ruh siapakah yang harum ini? Dijawab, ruh fulan bin fulan, sehingga sampai ke langit, dan di sana dibukakan pintu langit dan disambut oleh penduduknya, dan pada tiap langit dihantar oleh malaikat al-muqarrabun, dibawa naik ke langit yang atas hingga sampai ke langit ketujuh. Maka Allah berfirman, catatlah suratnya di Aliyyin, kemudian dikembalikan ke bumi. Itu hadisnya, maksud hadis yang kita baca tadi. Jadi berdasarkan kepada hadis ini kita nampak bahawa ini kematian yang dikatakan husnul khatimah, ya, digambarkan oleh Nabi SAW, elak daripada seksa kubur. Bila seksa kubur ni maksudnya
orang yang mendapat siksa kubur bukan digolongkan dalam golongan husnul khatimah, ya. Jadi husnul khatimah ni maknanya seperti mana yang disebutkan tadi. Jadi bila kita katakan cara bagaimana seseorang itu bila dia nak husnul khatimah, ya. Jadi digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia nak sakaratul maut, ya, nak sakaratul maut, hampir kepada kematian, ya, sakaratul maut. Jadi ketika itu dia dilihat, dia diperlihatkan dengan malaikat yang wajahnya putih yang membawa, ya, yang membawa kafan daripada syurga. Kafan ni maknanya kan ni kain yang akan dibungkus ruh tadi, ya, akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia katakan kafan, ya. Kemudian datanglah malaikat maut yang duduk di hujung kepalanya, ya. Bila sampai masanya maka malaikat maut itu akan mengambil nyawanya, kita katakan akan mengambil nyawa dia. Dan disebut di sana, maka orang yang nak husnul khatimah ni dipanggil dalam bentuk ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, maknanya keluarlah daripada jasad, keluarlah kamu dengan untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar tu dengan tujuan untuk nak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia kata begitu. Bila keluar untuk dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi ceritakan bagaimana keluarnya ruh tadi itu. Keluar ruh tadi itu macam mana air yang dituang, ya. Air dalam kendi dituang, dikeluar dengan tenang, selesa dan sebagainya, kan. Itu keadaan dia kata yang dikatakan mutmainnah, dari orang yang tenang tadi, dia keluar dengan keadaan tenang, ya. Mudah, ya, tak tersangkut-sangkut, ya. Tersangkut-sangkut, mudah keluarnya itu. Jadi itu keadaan yang dikatakan mutmainnah tadi, keadaan yang tenang, ya. Dia keluar dengan tenang. Kemudian dia disambut oleh malaikat yang menunggu tadi itu, malaikat yang bertunggu, yang bawa kafan daripada jannah, daripada syurga tadi itu, bawa kafan tadi, ditunggu. Kemudian dimasukkan dalam balutan kafan tadi, kemudian baunya sangat wangi. Itu dia kata husnul khatimah, ya. Baunya sangat wangi seperti mana bau kasturi yang paling wangi di atas dunia ini. Tak dapat kita nak gambarkanlah bagaimana, kan. Jadi sangat wangi. Kemudian dibawa ke langit, bawa ke atas lah, dibawa ke langit, ya, ke atas. Di setiap langit itu akan ditanya, siapakah dia yang wangi sangat ni? Jadi malaikat itu tanya, malaikat yang bertanya wangi sangat ni. Maka disebutlah Fulan bin Fulan, maka naiklah langit kedua, ketiga, sampailah yang ketujuh, ya. Kemudian di sana maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya dicatatkan suratannya itu, amalannya itu di Aliyyin, bukan di sijil, kan. Di Aliyyin ni tempat yang baiklah, ya, catatan yang baik Aliyyin. Kemudian dihantar balik ruhnya itu ke dunia, ruh ke dunia. Dalam kisah yang sebenarnya dia masuk dunia, maka sampailah dia dalam kubur tadi. Jadi ketika dia mati itu, ruh itu dah belum sampai ke tanah perkuburan, maka dah dia naiklah, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dah bawa, malaikat itu dia katakan hadis ini nak menceritakan tentang husnul, bagaimana yang dikatakan husnul khatimah yang dinampakkan, ya. Tapi gambaran zahirnya kepada kita mengatakan husnul khatimah ni banyak, ya, banyak disebut dalam keadaan ini, ya. Contohlah kita pun kalau dengan pengajian kita yang singkat ini, yang kecil ini, bila kita tengok orang tu mati dalam keadaan sujud, kita katakan, ya, sujud, mati dalam keadaan sujud, kita dengar cerita mati dalam sujud. Jadi tentu kita kata ini mati yang baik, ya, sebab dia kata husnul khatimah. Kita nampak zahirnya begitu, tapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam. Tapi berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila nampak zahirnya begitu, matinya dalam keadaan dia sujud, maka itu menunjukkan dia husnul khatimah, ya. Lebih-lebih lagi dalam keadaan dia beramal,
ya, ketika dia beramal. Kemudian ketika tempat yang baik, tempat yang baik, ini husnul khatimah, tempat yang baik. Kemudian selepas tempat yang baik, masa yang baik. Dia sebut masa yang baik, tempat yang baik, amalan yang baik ni ada kaitan yang berkaitan dengan husnul khatimah, kan. Jadi kalau kita nampak, kalaulah sekiranya dia itu, kita katakan dia mati dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu amalan yang baik, kita kata. Dan masa yang sama juga kita katakan di tempat mana? Di tempat yang mulia, iaitu rumah Allah, masjid ataupun surau, ya. Itu sangat cantiklah kita katakan. Pada kita mesti kata itu orang yang husnul khatimah, kematiannya. Kemudian dari segi amalannya tadi, bukan hanya setakat dia semayang saja ketika dia sujud itu, dia semayang, bahkan selepas dia puasa dalam bulan Ramadan pula, ya, selepas dia berbuka puasa, kemudian dia semayang, kemudian dia mati ketika dia sujud itu, kan, maksudnya gitu. Jadi itu satu rahmat yang sangat besarlah yang Allah Subhanahu wa taala bagi, ya, kepada, ya, dapatlah ketika itu. Lebih-lebih lagi masanya hari Jumaat pula. Jadi kita katakan mati ketika sujud, kemudian mati dia ketika dia dalam keadaan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempatnya ini, masanya pula ketika itu dalam bulan Ramadan, ya. Jadi ketika mana? Selepas dia berbuka puasa. Oh, satu yang hebatlah kita katakan. Itu maksudnya yang kalau Allah nak bagilah, ya, kalau Allah nak bagi. Sebab kematian ini itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah nak bagi kepada kita. Cuma kita hanya boleh berdoa, ya, berdoa. Sebab tu kita minta selalu berdoa supaya kita ni mati dalam keadaan yang baik, ya. Tapi hak itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita nak beli dengan kematian yang baik. Tak boleh kita nak berlakon dengan kematian yang baik. Konon orang kata bila mati yang sujud, kita pun sujud mati. Tak boleh. Itu hak Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada semua. Berdasarkan kepada apa? Kepada jaganya kita hak Allah itu. Kalau kita hidup di dunia ni, kita jaga hak Allah, maka Allah akan jaga hak-hak kita yang patut kita dapat berdasarkan kepada penjagaan kita kepada hak Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Itu yang boleh kita terjemahkan dalam maksud dikatakan husnul khatimah. Sebab bila kematian kita itu berdasarkan kepada amalan kita. Ada orang mati ketika dia beribadat, itu kita kata baiklah sangat. Ada orang mati ketika dia melakukan maksiat. Jadi kita kata itu bukan husnul khatimah. Dah tentulah kita boleh buat andaian, kan? Dengan sedikit ilmu yang ada kepada kita boleh buat andaian. Oh, ini bukan husnul khatimah. Jadi tak naklah kita kepada itu. Kita nak kepada husnul khatimah. Sebab kita mendoakan selalu husnul khatimah, kan? Jadi kalau itu kematian. Sebab tu bila kematian kita dalam keadaan yang begitu, maka kita ditentukan sama ada kita dapat husnul khatimah ataupun tidak. Itu zahir kita, tapi hak yang sebenarnya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyebutkan bahawa kematian ini maksudnya hak Allah, tapi untuk mendapat kita katakan yang baik itu, maka itu perancangan daripada kita. Maksudnya kita yang akan menentukan sama ada baik ataupun tidak kematian kita berdasarkan kepada amalan yang dilakukan oleh kita, ya. Baik, contohnya kita katakan seorang tu dia mati accidentnya. Pada zahirnya kita kata ini bukan husnul khatimah pada zahirnya. Tapi kalau dia accident tu, dia sedang berjalan menuju ke satu tempat untuk mencari nafkah untuk hidup keluarganya, isteri dia dan sebagainya, maka itu dia mati dengan cara yang baik. Sebab dia pergi untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Dia accident. Itu juga orang pergi Mekah menaikkan fardu haji, sedang tawaf, kren jatuh, kan? Jatuh kren itu, dan kena kren itu, dia mati dalam ketika itu. Dan kita tengok Allah, kenapa dia mati? Pada zahirnya kita nampak mati dalam keadaan yang tak cantik lah kita katakan, kan? Tapi
tempat yang mulia, dan ketika itu dia beribadat, maka itu merupakan jalan ke arah untuk dikatakan husnul khatimah. Itu penilaian yang kita boleh bagi kepada tentang dikatakan husnul khatimah itu. Selain daripada kita sentiasa berdoa lah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita katakan mendapat, ya, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Maksudnya kita nak tolak. Jadi kenapa kita mengharapkan kesudahan yang baik ini? Kenapa kita mengharapkan kesudahan yang baik? Semua manusia yang normal, kita katakan, ya, dia mengharapkan sesuatu yang baik. Dia tak nak sesuatu yang tak baik. Ya. Kerana sesuatu yang baik ini maksudnya yang akan menjadikan kita gembira, kita seronok. Keseronokan itulah yang dicari, ya, yang kita cari ikut naluri manusia, kita cari itu keseronokan. Tapi keseronokan yang ini maksudnya dia tidak ada kesudahan. Kalau dunia ni kita dapat keseronokan dunia, jadi ada kesudahannya ialah mati. Tapi keseronokan yang kita katakan husnul khatimah ni, dia tak ada kesudahan. Keseronok tu kan akan terus saja dapat. Cuba kita bayangkan dalam keadaan kita seronok sentiasa, kan? Kita sentiasa seronok, alhamdulillah, kita nampak ceria, ya. Maknanya kita nampak ceria. Kalau keluarga tu dalam keadaan yang seronok, kita katakan ceria dan sebagainya, itu yang kita harapkan, ya. Kita melihat pun kita kata, oh seronoknya, kan, begitu, kan. Jadi gambaran keseronokan itu, dan keseronokan itu kita tak nak hilang daripada kita, tak nak hilang. Maka sebab itu di sini disebut husnul khatimah ni, keseronokan itu akan kita dapat selama-lamanya selepas itu, selepas kita husnul khatimah itu, ya. Apa dia keseronokan dia? Keseronokan dia lah kita katakan, ya. Al-Faqih Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata, seorang mukmin jika diletakkan di kubur, maka diperluaskan kuburnya itu hingga 70 hasta. Ya, itu husnul khatimah, ya. Orang yang akhir yang baik. Maknanya kuburnya itu tak sempit. Kita tak usah cerita tentang sempit itu, jadi tak seronok kita. Kita nak yang seronok. Yang seronok atau apa dia? Iaitu dia 70 hasta luasnya tempat itu. Pada pandangan mata kita, kalau kita tukang gali kubur, kita pergi tengok kebumikan jenazah, nak masuk dalam lubang itu, kita tengok, nak bergerak pun susah, kan, tak selesa keadaannya itu. Tapi bila masuk di sana, maka orang yang mukmin itu, yang dikatakan husnul khatimah tadi itu, kuburnya itu maksudnya diluaskan kuburnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 70 hasta. Gambarkan 70 hasta macam mana, kan, 70 hasta. Dan kuburnya padanya bunga-bunga dan dihamparkan sutera. Di tempat tu disiamkan dengan bunga-bunga, kemudian dihamparkan dengan sutera yang cantik, yang indah, kita katakan, ya. Itu kuburnya itu, ya, gitu, ya. Kemudian bukan setakat itu saja, bukan kalau tutup biasanya lubang kita gali tutup dia gelap, ya, tapi dia bagi cahaya, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Cahaya diberikan kepadanya, nur, cahaya penerangan yang merupakan seperti mana terangnya matahari. Jadi dia tak gelap macam kita duduk sekarang ni. Ini gelap, kan, dicahayakan dengan lampu, kan. Dia tak gelap, terang macam terangnya cahaya matahari. Tak rasa sikit takut pun, ya. Bila terang ni kita rasa takut, bila gelap ni kita rasa takut, kan. Ini tak rasa takut, terang menderang, dia kata. Kemudian selepas itu bila dibentang surah itu, dihantarkan bunga-bunga dan ditidurkan kita kat situ, dibaringkan kita, ya. Tidurkan kita kat situ. Dan tidurnya itu dia kata, ya, maka tidur, ya, dia kata tidur adalah, ya, maksudnya dalam keadaan yang sangat nyenyak. Digambarkan macam tidurnya pengantin yang tak dikejut oleh sesiapa, ya, tidur dalam keadaannya nyenyak.
Sehingga bila? Sehingga hari kiamat. Itu. Ya, dan bila dibangun pun dalam keadaan yang rasa puas tidurnya itu. Kan kita katakan begitu. Itu gambaran kita katakan husnul khatimah. Jadi kita hendak itulah. Maknanya sebelum di alam barzah pun, di alam kubur pun kita dah dapat keseronokan itu. Dan ada hadis mengatakan, ya, kita ditemani, kemudian dibukakan pintu untuk ke arah sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hari kiamat, baru di hari kiamat, ya. Hari ke syurga, kemudian bau syurga itu dah sampai ke kubur itu. Jadi cuba kita bayangkan seronok, tempat yang wangi, ya, kita duduk tempat yang wangi, masuk tempat yang wangi, tenang, luas, kan. Ini digambarkan di dunia kita ni, jadi mana kita rasa tenang, tak ganggu, sunyi, tak ada kelang kabut dan sebagainya, kan. Itu yang digambarkan dalam istilah husnul khatimah. Yang nak husnul khatimah itu kerana nak yang itu, ya, nak supaya dalam keadaan kita dalam kubur itu selesa. Jadi tunggu, rehat itu yang dikatakan rehat, sebenar-benar rehat, kan. Rehat, betul-betul rehat, kan. Jadi sampailah kita dibangunkan semula pada hari kiamat, ya, sampai masa dibangunkan semula pada hari kiamat, dan bangun pula dalam keadaan yang selesa, seronok, kepuasan tidur. Macam kita tidur, kita bangun seronok, selesa dan sebagainya, menikmati suasana. Kalau kita kata dunia ni pagi, kan, bangun waktu pagi, udara bersih dan sebagainya, tenang sebagainya, kan. Jadi itu gambaran yang ditunjukkan, ya, kepada kita. Dan seterusnya bila kita sebut tentang husnul khatimah ini, ya, jadi ada amalan, ya, amalan-amalan itu berdasarkan kepada beberapa hadis, ya, Nabi SAW, ya. Amalan dia iaitu ada saya catat sikit di sini, amalan untuk mendapatnya. Banyak amalannya, tapi disebut kat sini amalan yang boleh kita amalkan, iaitu kita hendaklah sentiasa membaca, kita katakan istighfar ataupun selawat Nabi, ya. Maksudnya dia kata ibu segala selawat, ya, iaitu Allahumma anta rabbi. Kita baca Allahumma anta rabbi. Kalau tak boleh kita hafal dan sebagainya, mungkin kita boleh buka dalam Google lah, tengok dalam Google, kan, telefon, ya. Maka kata Sayyidul Istighfar, ya, Sayyidul Istighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, itu biasalah kita istighfar. Tapi Sayyidul Istighfar ni misalnya Allahumma anta rabbi ana khalaqtani ala amrika wa ala alika, kan, itu. Kita tengok dalam Google lah, kalau kita tak hafal, ya. Simpan, ya, dalam Google tu, buka, kita boleh amalkan. Pagi sekali, petang sekali, cukuplah kita. Itu nak amalan yang menentukan, yang boleh kita dapatkan husnul khatimah itu. Disebutkan oleh para ulama lah, kan. Hadis Nabi SAW pun ada juga menyebutnya. Kemudian doa, ya, doa yang tu kita doa lah, ya. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajarni, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dan amalan ini, ya, kita boleh lakukan, ya, masa kita lepas mayang maghrib, ya, sebutkan 7 kali Allahumma ajirni minan nar, itu kita amalkanlah, ya, dapat kita amalkan. Betul lepas mayang subuh, ya, kita boleh amalkan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, kan, Allahumma ajirni minan nar, kan. Itu antara amalannya, ya. Amalan itu kenapa? Kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, kita kena sentiasa ingat Allah, ya. Bila kita ingat Allah ni, walau di mana kita berada, sama ada kita duduk ke, kita baring ke, ni dalam Al-Quran dah menyebutkan, kita baring ke, kita duduk, kita sentiasa kena ingat Allah, kan. Jadi macam sekarang ni pun kita ingat Allah, kita duduk, ya, dalam satu majlis yang mulia, itu majlis ilmu ini, ya. Okey, ya, seterusnya yang ketiga, mungkin yang kita boleh kita buat hari-hari yang, ya, misalnya ayat kursi, kita baca ayat kursi, ya, lepas solat, ya. Setiap kali lepas solat jangan lupa baca ayat kursi, ya. Lepas solat kita baca ayat kursi. Sebab apa? Ayat kursi ni nak tolak kita daripada gangguan
syaitan. Gangguan-gangguan inilah yang kadang-kadang menghalang kita untuk mendapat husnul khatimah, kan? Kadang-kadang sampai saat kita nak ghar-ghar, kita katakan sakaratul maut, itu pun diganggu kita, ya, diganggu kita dengan supaya kita ni tak mendapat, kita katakan sakarat ni, kita katakan ni husnul maksudnya pengakhiran yang baik itu, husnul khatimah tadi itu, kita tak dapat. Itu gangguan-gangguan yang sentiasa. Jadi ayat kursi ini menghalang daripada gangguan-gangguan, ya, syaitan yang sentiasa mengganggu kita. Dalam kehidupan kita ini, musuh yang paling ketat kepada kita ialah syaitan, dan musuhnya juga musuh yang paling kita tak tahu dia, ya. Dia boleh masuk kepada kita dalam bentuk macam-macam, ya, hari ini dalam bentuk macam-macam. Kadang-kadang kita ingat dia tu sahabat kita yang baik, tapi kadang-kadang dia rupanya syaitan, musuh yang ketat bagi kita. Jadi ini kita hendaklah kita katakan hendaklah sentiasa menjadi orang yang warak, ya. Bersebut warak ini maksudnya ada hurai dikatakan masalah warak. Apa yang dimaksudkan warak? Kalau kita sebut warak ni orang yang alim, itu warak, kan, ya. Tapi warak ni maksud sebenarnya ialah orang yang digambarkan orang yang berhati-hati. Itu warak, berhati-hati. Maksudnya kalau dia lalu dalam satu lorong yang penuh duri itu, bagaimana dia nak lalu dalam lorong itu? Jadi dia berhati-hatilah supaya duri-duri tidak kena kepada badan dia. Jadi warak itu begitulah, ya. Jadi maksudnya kita kena berhati-hati. Berhati-hati ini maksudnya yang disebutkan tadilah, ya, berhati-hati dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kut ada yang kita tak laksanakan, ya. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, dia mengatakan, dia kata dia takut, dia kata aku takut kalau aku ni, dia kata dalam satu hari aku tak baca Quran. Tu Sayyidina Umar, ya, dia kata aku takut dalam satu hari ini, takut dalam antara tak baca Quran. Dia takut berlakunya begitu, kan, begitu Sayyidina Umar, ya. Maknanya kita kena berhati-hati. Jadi berhati-hati ini dalam banyak aspek lah. Jadi mungkin dikaitkan dengan istilah taqwa, ya. Berhati-hati dalam istilah taqwa, iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya berhati-hati jangan ada benda yang Allah perintah kita tak buat. Jangan ada benda yang kita katakan Allah tegah kita buat. Itu maknanya berhati-hati dalam bentuk takwa. Kalau Nabi, kalau zaman sahabat-sahabat dulu, dia sangat peka tentang hal ini, ya. Dia sangat peka tentang hal ini. Dia takut apa yang dia tak buat lagi. Kita kadang-kadang kita tak tanya diri kita apa yang kita tak buat, ya. Mungkin kerana ilmu kita, mungkin kerana kita kekurangan ilmu dan sebagainya, kita tak tahu ini patutnya kena buat, kan. Macam kita katakan, contohlah paling dekat, kita katakan zakat. Kita tahu semayang saja, kan, yang kita kena buat. Nombor tu zakat tu wajib juga, tapi penekanan kepada zakat itu kita tak peka sangat, kan, tak peka sangat. Jadi kita tak kisah sangat tentang itu, kan. Begitu juga soal-soal lain, kita katakan, ya. Tapi kita tekankan tentang solat dan sebagainya. Tapi tentang zakat tak sangat kita tekankan, kan, begitu. Jadi para sahabat tidak, zaman Rasulullah SAW tidak. Sayyidina Umar sini, Sayyidina Abu Bakar pernah ditanya, itu tentang bukan tentang amalan Rasulullah SAW. Nak menuju kepada husnul khatimah ni, amalan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata maknanya amalan Rasulullah. Dia tanya Umar Sayyidina Abu Bakar, dia tanya Aisyah, isteri dia, anak dia, isteri Nabi. Dia kata, ya Aisyah, ada tak benda yang aku tak lakukan yang dilakukan Rasulullah SAW? Itu sunnah Nabi, ya. Aisyah kata tak ada. Dia kata, setahu Aisyah tak ada lah. Dia sebenarnya sekarang ini dia nampak yang bapaknya Abu Bakar ni ikutlah, sangat rapat sangat. Tapi lama kelamaan Sayyidina Siti Aisyah ingat, dia tahu ada satu amalan Nabi ni, bila dia lepas sembahyang zuhur, dia akan bawa satu bekalan makanan, dia akan pergi jamu, akan hidang kepada seorang perempuan Yahudi yang duduk di ujung kampung tu. Dia melayani, orang kata melayani lah, kita katakan, menyantuni perempuan Yahudi ini, kan, dengan makanan yang disediakan itu, kan. Jadi bila dia mati,
bila Nabi wafat, maka bila dapat berita itu Sayyidina Abu Bakar buat, dia pun bawa pergi cari perempuan tu, dia bagi dan sampai perempuan tu buta. Kemudian dia kata, ini bukan orang yang selalu datang menyantuni aku, dia kata, kan? Ini Sayyidina Abu Bakar beritahu bahawa orang yang datang itu dah kembali, dah meninggal ataupun dah kembali ke rahmatullah, itu dah wafat, kan? Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu sekali itu para sahabat, kan, begitu, kan, menyantuni sunnah Nabi SAW, kan? Jadi dalam ayat ini, jadi untuk itu maka kita kena jadi orang yang wara, orang yang berhati-hati, ya, dalam hal-hal ini. Sebab itu dalam bab-bab kita kata melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita sentiasa diberi perhatian supaya berhati-hati berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Al-Quran menjelaskan kepada kita, kemudian diterangkan oleh sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi mengenai bagaimana kita nak berhati-hati. Baik, itu keadaan husnul khatimah yang boleh kita gambarkan, yang boleh kita faham. Jadi kita haraplah supaya kita ni menjadi manusia yang kita katakan mendapat husnul khatimah, ya. Jadi kalau seorang isteri untuk nak mendapat husnul khatimah, maka dia kena sentiasa mendapat redha daripada suami dia. Jadi kematiannya itu mendapat keredaan daripada suami dia, ya. Kita redha, kita lepaskan suami isteri kita yang telah pergi meninggalkan kita, ya. Itu kita doakan, ada kelebihannya, kebaikannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala dulukan dia, kan? Kan begitu juga suami, kan, isteri begitu juga, dia kena redakan apa yang berlaku kepada dia. Lebih-lebih lagi mak bapak kita, maksudnya mak bapak kita tu, ya, kita kena buat sesuatu yang dia redha kepada kita. Ini yang sukar kita nak lakukan. Ya, sukar kita nak lakukan, ya, kita masih menjaga mak bapak kita, ya, disukar kita nak lakukan. Kadang-kadang orang sentiasa berkata kepada kita, untung dapat jaga mak bapak, kan? Tapi bagi orang yang menjaga, kita yang menjaga ini, kita tahu untung ruginya. Kadang-kadang kita fikir rasa ruginya banyak, kan? Ruginya banyak kita rasa. Kadang-kadang terlintas di hati kita nak menguruskan, ya, ataupun nak menjaga orang tua ini, kan, terletik hati dia pun, maknanya dia jadi untuk nak mendapat keredaannya, kan. Jadi orang mudah, orang kata, kan, untung dia kata dapat jaga orang tua masih hidup lagi, kan. Kan, tapi bagi kita yang jaga begitu keadaannya, itu cabaran maksudnya, ya. Sebab itu susah. Dalam hadis yang lain juga mengatakan bahawa susah hidup kita ini, kerana hidup kita ini walaupun dalam keadaan kita susah, sakit bagi badan kita, ataupun oleh sebab kerana anak-anak kita, oleh sebab kerana jiran kita, ataupun oleh sebab kerana apa sajalah yang menyusahkan kita, ya, kita kena redha. Keredaan itu menyebabkan sentiasa dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada yang mengatakan bahawa susah kita ini, maksudnya susah hidup di dunia ini, kalau kita tangani dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keadaan redha ini Allah tentukan kepada kita, maka itu menghapuskan dosa-dosa kita. Bila kita mati besok, dosa kita dah terhapus. Jadi redha, jangan merumutlah, kita katakan istilahnya, ya, jangan merumutlah, apalah jadi begini dan sebagainya. Kita redha, ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian daripada husnul khatimah, untuk nak cari jalan husnul khatimah. Dan akhirnya sebelum kita sampai, ya, dan akhirnya maksudnya tanda-tanda husnul khatimah, ya. Ada orang kata, ya, kita boleh tanda-tanda, ya, bagaimana yang dikatakan orang itu dia akhir kematiannya dengan husnul khatimah. Macam kita buat korban, ya, lembu yang terpilih untuk menjadi korban itu dikatakan kematiannya dalam husnul khatimah, ya, mati dalam keadaan baik, ya, bukan dia mati dalam keadaan kita katakan dimaham oleh harimau, kan. Dia mati dalam keadaan baik, ataupun berpenyakit dia dan sebagainya. Dia mati dalam keadaan dia dikorbankan, dia ibadatkan kematiannya itu, kan. Begitu. Itu juga dalam keadaan kita, bila kita mati dalam keadaan kita beribadat tadi, maka itu mati yang baik, dikatakan husnul khatimah. Selalu yang kita sebut bila
kita nak mati. Bagaimana kita akan husnul khatimah? Ada orang kata khatimah itu bila dia akhir kalamnya itu, ini hadis Nabi menyebut, akhir kalamnya itu dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi akhir kalam. Bila dia nak mati itu, ya, dia sebut la ilaha illallah. Kan? Sebab itu kita bila seorang tu dia nak sakaratul maut, ya, kita ajar dia, ya, kita talqinkan dia dengan la ilaha illallah. Tak boleh la ilaha illallah dengan Allah. Ya. Jadi kita sebab tu bila kita nak sakaratul, bila orang tu nak sakaratul maut, kita kena dekat dengan dia. Ya, tapi sedihlah hari ini kadang-kadang, ya, ada orang yang nak sakaratul maut tapi tak ada orang yang dekat dengan dia. Anak-anak pun jauh kadang-kadang. Ya, mungkin kerana tak faham lah istilahnya. Tak faham, ya, istilahnya. Sebab orang yang nak sakaratul maut ni dia nak ketenangan, dia nak bantuan dan sebagainya. Kan? Dalam keadaan yang sukar itu. Tapi kadang-kadang dia jadi sukar. Maka sebab itu kita pun kadang-kadang bila kita katakan sakit gigi lah, sakit gigi kadang-kadang orang bising pun kita marah, kan? Orang marah kita marah, ya. Bahkan kadang-kadang kalau kat kampung tu saya ingatlah pakcik tu dia sakit gigi, ayam berketuk pun dia balingnya ayam tu, kan? Tu dia sakit. Bagaimana kita kalau sakit sakaratul maut, ya, sakaratul maut. Jadi kita nak ketenangan, ya. Ketika itu ada bacaan Al-Quran yang menyenangkan kita, kan? Itu antaranya lah. Jadi kalimah la ilaha illallah itu dikatakan akhir kalamnya itu kalimah la ilaha illallah. Saya teringat sahabat saya pergi haji bersama-sama, bekas tentera, Major orang Melaka, nama dia Ahmad, Major Mat, kita panggil abang, saya panggil abang Mat kat dia, ya. Jadi dia ni pergi Mekah dengan saya. Dia pergi Mekah, isteri dia tu uzur lah, yang tak boleh berjalan, dia kena pakai kereta tolak, kan? Jadi dia bawa isteri dia pergi Mekah tu, dialah yang uruskan, dia tolak isteri dia sana sini, kan? Sampai jamaah yang pergi bersama dengan saya tu puji dia, baiknya dia bawa isteri dia tolak isteri dia, kan? Pergi masuk masjid, pergi ni macam-macam. Kadang-kadang nak pergi, kadang-kadang isteri dia kata, bang kita pergi melontar tu maksudnya pergi beli belah lah. Kalau saya istilah haji kan, pergi melontar, kita pergi melontar, pergi beli belah lah, pergi nak shopping. Dia bawa isteri dia. Bayangkan kedai di Mekah tu ada bukit-bukit, kan, naik sana tolak sini. Kadang-kadang saya pun bantu juga sikit-sikit, kan, dia tolak. Itu pujian, kata sahabat-sahabat yang pergi yang sama tu, abang Mat ni Allah baiknya dia jaga isteri dia. Isteri saya pun puji juga, isteri saya kata, untung betul lah. Saya kata, suami kamu tak baik ke? Kadang-kadang kita berseloroh, kan, tak baik ke? Kita puji, kan? Semua orang puji, kan? Kemudian bila balik sini tak putus hubungan, ya. Kemudian dengar berita kematian dia mati. Beritahu dalam WhatsApp mengatakan, abang Mat dah meninggal, orang Melaka dah meninggal. Saya pun terperanjat lah. Dia tak sakit apa, ya, orang sihat macam kita, ya, sihat, boleh apa ni. Dan masa itu tengah kempen pilihan raya tahun lepas lah, pilihan raya, kan. Dengar berita dia mati. Jadi lepas dia mati 2-3 hari tu pergi ziarah. Bila pergi ziarah, tanyalah isteri dia, ini kita nak tengok husnul khatimah dengan tanya isteri dia, Kak Bariah tu, tanya Kak Bariah, macam mana abang Mat ni, sakit ke dia? Tak sakit, dia kata. Abang Mat tak sakit, sihat dia, kata dia. Dia layan cucu dia ni, kan, dengan baik dan sebagainya. Biasalah kalau hari Minggu cucu balik dia layan dengan baik apa semua ni. Memang baik dia, kan, dengan cucu dia, dengan saudara-saudara, kawan-kawan yang dengan kita pun kita tahu dia kawan baik, dia sangat raih kita, kan. Hubungan dia dengan, tak tahulah, baiklah kita katakan. Kemudian apa sebab dia sakit? Tak tahu, dia tak ada sakit apa, cuma dia mengadu sakit-sakit belakang sikit begitu dan sebagainya. Kemudian dia tidur, dan selepas dia tidur, bangun pagi lebih kurang dalam pukul 5, dengar dia duduk bercakap-cakap, kan, macam dia bercakap, dia mengaji dengan baik, kan, dia mengaji, kan, tapi bila ingat macam dia bercakap, sebab dia rumah dia tu dua blok dia beli sekali, kan. Jadi dia dengar isteri dia, anak-anak dia pun dengar begitu juga, macam dia sekali-kali dengar macam dia bercakap gitu. Kemudian tiba-tiba dia Allah dia menyebut kataan Allah.
Lepas tu dia terperanjat lah yang tengah tu kan, pergi dia tengok, bila dia tengok dia tak ada dah, dia dah meninggal dah ketika itu kan, dia meninggal ketika itu. Jadi dia orang pun terperanjat kan, peranjat meninggal. Tapi yang last dia dengar, dia kata macam bila sebut Allah, Allah tu maksudnya kita terkejut lah, mungkin ada apa yang dia jatuh ke, dia apa ke, kita fikir begitu. Dia kata pergi tengok dia dah tak ada dah, dia kata. Itu saya teringat lah dengan bila sebut kalimah la ilaha illallah itu. Betul, kita kena talqinkan lah mungkin itu. Kalau kita janganlah pula ketika sakaratul maut itu orang kelang kabut di rumah kita, ada yang nak itulah, ada inilah televisinya kuatnya tu, ini berlaku juga kita tengok kadang-kadang, anak cucu balik berlari sana berlari sini. Ini kadang-kadang yang atuk ni dah sakaratul maut, jadi kita kena jaga itu, nak mendapat kita katakan husnul khatimah, sebagai ketenangan itu ada. Kemudian yang berikutnya tanda-tanda itu bila kita sebut kat sini, ada tanda hadis menyebutkan bahawa orang yang meninggal itu peluhnya keluar dekat dahi, keluar dekat dahi. Dia berpeluh di bahagian jahinya. Dia kata irkun jadi, maksudnya dia keluar peluh daripada dahinya itu. Kalau kita teliti lah maksudnya kan, teliti keadaan itu orang dikatakan tanda-tanda orang husnul khatimah. Itu tanda-tanda yang lain, misalnya malam Jumaat, hari Jumaat kan, itu husnul khatimah lah. Kita nak hari-hari yang begitulah kita mendoakan, walaupun kita ni amalan tak banyak, tak baik dan sebagainya, kita nak di tempat yang baik, di hari yang baik, masa yang baik. Janganlah masa itu ketika kita, maklumlah hari ni kadang-kadang kita karaoke lah, kadang-kadang masa kita karaoke kan, sebutlah, bukanlah kita kata karaoke kita tak boleh, kita katakan kan, boleh lah, tapi dibandingkan dengan duduk di masjid dengan karaoke, mana lebih baik kan? Tentulah lebih baik di masjid kita katakan. Ketika kita berkaraoke dengan kita berzikir, mana lebih baik? Kita baca Quran mana lebih baik? Kita fikirkan begitu sajalah untuk nak mendapat husnul khatimah kan. Kemudian mati dalam keadaan wabak penyakit, macam kita katakan ni wabak COVID-19 ini pun juga itu dikatakan mati dalam husnul khatimah kan. Wabak penyakit, mati yang mendapat syahid istilahnya, istilah syahid, wabak penyakit. Hari ini ramai orang yang mati kan, mungkin kerana tak apa, mula-mula dia sihat, oleh kerana wabak ini tiba-tiba dia dengan wabak itu dia meninggal, dia wafat. Kita kan itu juga dikatakan dia kata husnul khatimah. Sakit perut, kita katakan mati kerana sakit perut, kanser kita katakan sebagainya, itu pun dikatakan husnul khatimah, sabar dia dan sebagainya menghadapi situasi yang macam itu, husnul khatimah kan. Kemudian seterusnya mati dalam keadaan medan perang, biasalah mati syahid dalam medan perang tu husnul khatimah. Wanita yang bersalin mati disebabkan bersalinnya kan, husnul khatimah. Ataupun orang yang mati nak mempertahankan harta dia, rumah dia, penceroboh masuk rumah dia, kita katakan pencuri masuk rumah dia, perompak masuk rumah dia, dia mempertahankan supaya harta ni jangan diambil, jangan dirampas, kita katakan. Itu pun dikatakan mati husnul khatimah, dengan mempertahankan hak dia. Apatah lagi ketika kita mengerjakan kebaikan. Apa saja kebaikan lah. Contohnya kalau seorang tu dia katakan dia mati ketika dia belajar, dia sedang belajar, maka itu mati husnul khatimah. Ketika dia bekerja mencari macam tadi, dia aksiden, itu juga apa sajalah maksudnya kan. Kemudian bagi mereka yang jaga negara pun, kita katakan contohnya yang ditugaskan di sempadan, askar-askar yang ditugaskan di sempadan itu kan, dengan kerana menjaga negara, menjaga sempadan itu, kita katakan dengan dicerobohi dan sebagainya, dengan sebab itu dia mati, maka itu juga dikatakan mati husnul khatimah kan. Jadi kesimpulannya tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya kita nampak sini husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah, maksudnya kita kena merancang ke arah untuk supaya kita mendapat husnul khatimah. Walaupun itu hak Allah Subhanahu wa taala, tapi kita merancang, maksudnya dengan amal ibadat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Jadi kalau kita katakan contohlah, kita sentiasa berulang ke masjid, ke surau dan sebagainya. Kita mati. Siapa yang datang ziarah kita?
tentulah orang masjid orang surau. Kan ketika itu kan tentulah orang masjid orang surau. Sahabat kita orang yang macam mana? Itu kematian kita itu berdasarkan kepada amalan kita, kerja kita. Kalau kita ni berkawan, kita katakan dengan kumpulan-kumpulan yang kalau dia ketika tu dia mati, dia sedang seorang pemain bola yang hebat, kita katakan, yang datang ziarah dia, tentulah banyak pemain bola kan, begitu yang hebat kan. Itu suasana dia. Kalau ketika dia mati itu dalam keadaan dia belajar, kita katakan, dia duduk di sebuah pondok, kita katakan, belajar dengan budak-budak tahfiznya dan sebagainya. Bila dia mati, siapa yang datang ziarah dia? Tentulah budak-budak tahfiznya, kawan-kawannya dan sebagainya kan. Jadi kita macam kita lah hari ni dah berumur ni, dah tua macam ni, kita katakan, kat mana kita nak duduk kan? Dekat masjid, dekat surau lah. Tentu bila kita dah kemudian, tentu orang masjid dan orang surau yang datang untuk menziarahi kita. Jadi situasi kematian itu berdasarkan kepada suasana kehidupan kita. Bagaimana kita hidup, begitulah akhirnya kematian kita. Kan? Macam hari ini lah kita katakan, contoh begitulah keadaan dia kan. Jadi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang misalnya kalau kita bekerja di pejabat agama, mungkin bekerja sebagai tentera, kalau sebagainya, kita katakan. Jadi yang bila kita mati tu, tentulah kawan-kawan yang rapat dengan kita daripada kalangan itu yang ramai kan. Begitu keadaannya, yang ramai kan. Jadi okey, tuan-tuan, saya berhenti setakat itu. Mudah-mudahan tajuk yang diperbahaskan pada pagi ini berkaitan dengan husnul, sedikit sebanyak memahamkan kita tentang bagaimana supaya kita ni menjadi hamba Allah yang sentiasa kita kata mengharapkan kepada husnul khatimah ya. Jadi kita nak cerita tentang su'ul khatimah kan. Kita su'ul khatimah. Jadi mungkin dalam ketika yang lain kita boleh cerita tentang su'ul khatimah kan. Jadi kita cerita tentang husnul khatimah, kebaikan, keseronokan. Ya, jadi maka tu hidup di dunia ni kita kena seronok. Ya, seronok hidup di dunia ini dengan kita katakan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi keseronokan kepada kita apabila kita mati besok. Jadi sampai setakat itu aku qouli hadza wa astaghfirullah azim billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina